penatlah. Marilah rehat dulu. Bukan kita je yang kutip derma untuk jokatong sekolah tu. Jangan sampai tak dapat duit. Sudahlah. Tak boleh macam tu, Hasan. Kerja mengutip derma ni amanah yang kena kita tunaikan. Saya tahulah. Tapi kan kita dah dapat tu. Cukuplah. Hasan, kita kena teruskan. Ni semua untuk sekolah kita juga. Sekarang baru dapat berapa je. Mana tahu kalau kita teruskan, ada orang yang bermurah hati bagi lebih sikit. Kalau Aiman nak teruskan, pergilah. Saya dah tak tahan ni. Cuaca pula panas. Kalau awak penat, saya belanja awak minum. Tapi lepas tu, kita kena teruskan kerja kita. Ya? Yeah? Marilah. Hai, apa khabar semua? Hari ini adik-adik sekali lagi bersiaran bersama Kak Ati dan rakan-rakan Kak Ati di studio, iaitu Aiman. Hai. Ashwin. Hai. Dan Vanessa. Hai. Baiklah, hari ini kita akan saksikan satu lagi kisah yang sangat menarik. Sebelum tu, Kak Ati nak tanya adik-adik di studio. Pernah tak menyertai mana-mana aktiviti yang dianjurkan di sekolah? Mesti pernah kan? Baiklah Aiman, apa agaknya aktiviti yang Aiman hadiri? Tahun lepas, saya terlibat dalam sambutan Hari Guru di sekolah. Banyak aktiviti yang dianjurkan pada waktu itu. Kongsilah sedikit pengalaman Aiman dengan kawan-kawan yang lain. Sambutan Hari Guru di sekolah saya memang diadakan tiap-tiap tahun. Saya juga telah dilantik sebagai salah seorang urus setia untuk sambutan tersebut. Wah, tentu selepas sambutan tersebut, Aiman dan rakan-rakan yang lain mendapat pujian kan? Itu salah satu cara untuk menghargai guru-guru di samping terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Baiklah, Vanessa pula bagaimana? Bulan lepas, sekolah saya telah menganjurkan Bulan Mari Membaca. Aktiviti ini bertujuan untuk menggalakkan para pelajar membaca lebih banyak buku. Seterusnya, dapat menambahkan pengetahuan kami Kak Ati. Menariknya aktiviti itu. Vanessa pun jadi urus setia seperti Aiman. Tak adalah Kak Ati. Tapi, saya telah terlibat dalam pertandingan bercerita dalam bahasa Malaysia dan berjaya mendapat tempat pertama. Tahniah Vanessa. Tak sangka ya adik akak seorang ni berbakat orangnya. Ashwin pula bagaimana? Sekolah saya telah menganjurkan Hari Ibu Bapa baru-baru ni Kak Ti. Semua ibu bapa diminta datang ke sekolah untuk mengenali sekolah dengan lebih dekat lagi. Selain mengetahui perkembangan persekolahan anak-anak mereka, ibu bapa saya pun turut hadir. Bagus aktiviti tu. Tentu ibu bapa Ashwin gembira dengan perkembangan Ashwin kan? Ya, mereka gembira dengan pencapaian saya. Komen-komen yang diberi oleh guru-guru saya semuanya positif. Baguslah kalau macam tu. Sebenarnya, aktiviti-aktiviti seperti ini perlu diadakan dengan lebih kerap lagi. Tapi, apakah sebenarnya tujuan utama aktiviti-aktiviti ini diadakan, Kak Ati? Kalau Aiman nak tahu, mari kita saksikan kisah seterusnya ini. Mungkin Aiman akan dapat gambaran sedikit mengenai maksud Kak Ati. Mari kita saksikan bersama. Selamat datang, Cikgu. Tak, Cikgu. Ya, selamat datang. Boleh saya tanya, Cikgu? Tanya pasal apa tu? Nak tanya tentang sambutan Hari Kantin tahun ni, Cikgu. Bila ianya akan diadakan? Oh, saya rasa elok kita bincang perkara ni dalam bilik guru. Mari ikut saya. Baik, Najib, sila duduk. Oh ya, kebetulan cikgu baru sahaja bermesyuarat dengan pengetua dan guru-guru yang lain. Hari Kantin pada tahun ini akan diadakan pada bulan hadapan. Kalau begitu, bolehlah kami mengambil bahagian dalam acara jualan yang akan diadakan nanti, Cikgu? Boleh. Kita akan membentuk beberapa kumpulan kelak. Boleh tak Cikgu mengekalkan ahli-ahli yang ada dalam kelas kami, Cikgu? Kenapa, Farid?
Sebab semua ahli dalam kelas kami mempunyai persefahaman yang tinggi dan kami rasa seronok kalau mencapai kejayaan bersama-sama. Betul ke begitu, Najib? Betul, cikgu. Kalau boleh, biarlah kumpulan kami yang sedia ada ini dikekalkan. Macam mana dengan kawan-kawan kamu yang lain? Mereka setuju ke? Mereka tentu setuju, cikgu. Lepas ni, kami akan pergi berbincang dengan mereka. Baguslah kalau begitu. Cikgu akan maklumkan kepada pengetua perkara ini. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Kawan-kawan kita tentu seronok dengan berita ini. Sudah tentulah, Farid. Mari kita beritahu mereka tentang perkara ini. Mari. Sekarang saya rasa kita dah lewat. Lebih baik kita memulakan mesyuarat sekarang. Syafiqah, awak tolong ambil minit mesyuarat ya. Baiklah. Kita mulakan dengan Najib. Pertama sekali, kita perlulah melantik seorang ketua. Baiklah, ini penting untuk memudahkan lagi pengagihan-pengagihan kerja yang ingin dibuat. Saya rasa calon sesuai untuk menjadi ketua kumpulan kita ialah Najib. Setuju tak kawan-kawan? Setuju. Baiklah. Kalau semua setuju, saya akan memikul tanggungjawab sebagai ketua kumpulan. Oleh itu, langkah seterusnya yang perlu kita fikirkan ialah bentuk jualan yang ingin dijalankan. Saya cadangkan kita berniaga kraft tangan. Satu cadangan yang baik. Ada sesiapa yang mempunyai cadangan lain? Saya cadangkan kita berniaga permainan seperti catur, saidina dan sebagainya. Saya rasa cadangan ini kurang bersesuaian dengan tema hari kantin kita. Tapi saya rasa kalau kita berniaga seperti ini, tentu menyeronokkan. Kita boleh menyediakan air kepada pelanggan-pelanggan kita sambil mereka bermain permainan. Saya setuju. Tapi untuk mengenakan bayaran bagi bermain catur dan sebagainya, saya rasa tak sesuai, Fazil. Betul, Fadil. Kita perlu titik beratkan kepuasan hati pelanggan. Yelah, baru saya faham. Wah, beruntung kita kerana memilih Najib sebagai ketua. Berwawasan orangnya. Awak ni ada-ada sajalah, Fadil. Saya bergurau sajalah, Najib. Lagipun, kalau kita terlalu serius, mungkin membosankan dalam perbincangan kita pada hari ini. Fazil ni, satu hari tak bergurau, tak boleh ke? Mari kita teruskan bincangan. Baiklah. Ada sesiapa lagi yang mempunyai cadangan? Apa kata kalau kita membuka gerai makanan? Kerana pada pendapat saya, menjual makanan lebih mudah untuk mendapatkan bahan-bahan mentahnya. Apa pendapat kawan-kawan semua? Setuju tak? Kami setuju. Tapi, kita kena fikirkan juga soal modal tu. Untuk mendapatkan barang-barang mentah tu, kita perlukan modal yang mencukupi. Ada sesiapa yang mempunyai cadangan lain? Saya cadangkan kita buat kita semula. Kita boleh menyediakan barang-barang kita semula daripada rumah-rumah masing-masing. Seperti botol, surat khabar lama, barang plastik, tinti aluminium dan sebagainya. Kemudian kita jual untuk mendapatkan modal. Saya setuju. Cadangan itu sangat baik. Apa pendapat kawan-kawan semua? Setuju tak? Kami setuju. Nampaknya bukan Najib seorang saja yang berwawasan. Awak pun apa kurangnya, Fazil? Awak ni macam-macam lah. Mana Fadil ni, Syafiqah? Dah 10 minit kita tunggu dia di sini. Dia kata kat saya tadi dia hendak ke tandas. Sakit perut lah tu. Salah makan agaknya. Hai kawan-kawan. Minta maaf lah, saya terlambat sikit. Ada hal tadi. Hal perut ya, Fadil? Minta maaf lah. Mari kita teruskan perbincangan. Hari kantin pun dah semakin hampir. Apakah agaknya menu yang akan dijual pada hari tersebut? Saya mempunyai beberapa senarai menu seperti nasi lemak, keropok, pisang goreng dan mi goreng. Tetapi jika kamu ada menu lain, bolehlah disuarakan. Apa kata kita jual sate? Sebab mak kamu memang pakar buat sate. Itu pun kalau kamu bersetuju. Oh, saya akan berbincang perkara ini dengan mak saya dulu. Saya harap hal ini tidak memberi sebarang masalah. Saya akan mempujuk mak saya untuk memberi kebenaran nanti. Baiklah, kalau Najib akan menjual sate,
Saya pula bercadang untuk menjual mi kari. Cadangan untuk menjual sate tu memang bagus. Tapi saya satu perkara yang ingin diberitahu. Hal apa tu Fadil? Beritahulah kami. Sebenarnya saya tak berapa setuju dengan menjual sate tu. Kenapa Fazil? Sebab mengikut ajaran Hindu, mereka dilarang makan daging lembu. Takut nanti menyentuh sensitiviti ajaran mereka. Betul juga tu. Selain itu juga, masyarakat Melayu dilarang memakan makanan seperti kinzir dan bahan-bahan yang diperbuat daripadanya. Kalau macam tu, kita harus fikirkan menu yang lain, lebih bersesuaian dan tidak menyentuh mana-mana agama. Tapi saya rasa kita masih boleh teruskan dengan cadangan menjual sate itu. Bukankah tadi Fadil baru beritahu larangan memakan daging lembu bagi agama Hindu? Macam mana pula kita nak teruskan? Yelah Farid, saya dah semakin keliru pula. Memang benar, Fadil dah beritahu tentang amalan agama Hindu. Tapi itu hanya untuk daging lembu. Kita boleh jual sate ayam. Kalau sate ayam, saya setuju. Saya suka sangat makan sate ayam. Sampai terbayang-bayang kesedapannya. Kalau macam tu, kita teruskan dengan cadangan tersebut. Ada cadangan lain? Apa kata kita berniaga buah-buahan? Memandangkan kawasan rumah awak Farid terdapat berbagai jenis pokok buah. Saya pula bercadang untuk menjual air minuman. Bagaimana? Setuju tak? Kalau macam tu, saya boleh menjual mi kari. Mak saya memang handal memasak mi kari. Macam mana? Setuju? Tak ada masalah bagi pihak saya. Sekarang ni pun tengah musim buah-buahan. Rambutan, manggis dan macam-macam lagi. Manggis? Sedapnya. Baiklah, kalau macam tu, kita semak kembali menu yang kita bincangkan tadi. Saya akan jual sate ayam. Fadil akan jual mi kari. Farid dan Syafiqah pula akan menjual buah-buahan dan minuman. Semua setuju? Kami setuju. Merah betul hari kantin tahun ini kan? Saya tak sangka sambutan tahun ini sangat menggalakkan. Rasanya kumpulan kita mampu tak mendapat pungutan tinggi? Kalau ikut jumlah yang kita perolehi, memang tinggi. Tetapi, kita belum tahu lagi kumpulan mana yang tertinggi kerana ia belum diumumkan lagi. Tak kisahlah. Yang penting, kita dah berusaha bersungguh-sungguh. Kutipan tersebut pun kita dah bagi kepada pihak sekolah untuk digunakan oleh sekolah kita. Betul tu Farid. Saya rasa terlalu seronok kerana kita bekerja dalam satu pasukan yang mengamalkan persefahaman yang tinggi. Dengan persefahaman itu, kita mampu mempunyai banyak kerjaan. Macam aktiviti jualan pada hari kantin tu. Gerai jualan kita menjadi tumpuan orang ramai. Sebab Fadil ni lah ramah sangat. Kamu tu Fadil ramah sangat. Ada tokoh menjadi tokoh besar. Janganlah cakap macam tu. Bukan saya seorang saja. Kalau tak ada kerjasama pada kamu semua, mungkin takkan jadi juga kan? Najib, Farid, Syafiqah, Fadil. Mari ikut cikgu. Ke mana cikgu? Tengah tu nak jumpa. Pasal apa cikgu? Pasal apa lagi? Pasal hari kantin sekolah kita tu lah. Mari ikut cikgu. Saya merasa bangga dengan pencapaian kamu semua kerana telah menjayakan hari kantin kita pada tahun ini. Ini semua adalah dorongan dan nasihat daripada semua guru-guru di sini. Kami hanya menjalankan tanggungjawab kami. Baguslah Najib, Farid, Fadil dan Syafiqah. Semangat macam itulah yang perlu ada dalam diri kita. Kami semua memang seronok menjalankan aktiviti yang diadakan oleh pihak sekolah. Kami juga berterima kasih kepada Cikgu Zainal kerana memberi peluang dan membimbing kami selama ini. Saya memanggil kamu ke sini kerana saya ingin mengumumkan bahawa kumpulan kamu telah berjaya mendapat kutipan tertinggi pada hari kantin kita itu. Inilah yang saya harapkan, cikgu. Dengan kutipan yang banyak, dapatlah kami menyumbang lebih sedikit untuk sekolah. Jadi, saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada kamu semua. Najiblah yang patut mendapat pujian daripada cikgu kerana dia menjalankan tanggungjawabnya sebagai ketua kumpulan dengan cemerlang. Tak boleh macam tu Fadil. Sebab
tanpa awak semua, kumpulan kita takkan dapat memperoleh apa-apa kejayaan. Betul tu Fadil. Saya harap kamu semua kekalkanlah kerja berkumpulan yang baik itu. Baiklah cikgu. Fazil ni merupakan pekerja yang ramah, cikgu. Sebab tu ramai datang ke gerai kami. Janganlah cakap macam tu. Malulah saya. Apa nak dimalukan Fadil? Memang kita patut bersikap ramah dan mesra dengan orang yang datang. Barulah perniagaan kita disukai orang. Terima kasihlah cikgu. Sama-sama Fadil. Satu lagi cikgu nak beritahu kepada kamu semua. Oleh kerana kumpulan kamu mendapat kutipan tertinggi, pihak sekolah akan memberikan hadiah pada kamu semua pada perhimpunan minggu hadapan. Baiklah Cikgu Zainal. Saya rasa eloklah kita bersurai. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Baiklah, sekarang mari kita ingatkan cikgu nak belajar kau minum. Terima kasih, cikgu. Apakah yang dapat disimpulkan mengenai kisah kita pada hari ini, Aiman? Sebagai tanda cinta kita pada sekolah, kita haruslah memberi sepenuh komitmen terhadap sebarang aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Ya, Kak Ati setuju. Ashbin macam mana? Adakah Ashbin bersetuju dengan pendapat Aiman? Ya Kak Ti, saya pun setuju. Cuma saya ingin tambah. Setiap perkara harus dikaji terlebih dahulu bagi mengelakkan sebarang persisihan pendapat atau melanggar sensitiviti kaum dan agama. Betul tu. Kita harus lebih memahami setiap aturan bangsa dan agama. Dengan ini, kita dapat membentuk masyarakat yang majmuk dan bersatu padu. Saya pun setuju dengan pendapat tu. Dengan wujudnya masyarakat yang bersatu padu, barulah negara akan lebih maju. Aiman ni kalau bersemangat, bukan main lagi. Macam pemimpin negara lah. Terima kasih. Malu pula dibuatnya. Vanessa pula macam mana? Di sini, saya dapat ambil iktibar aktiviti sebegini bukan saja membentuk sikap bekerjasama, tapi mendidik budaya keusahawanan di kalangan para pelajar. Betul tu. Kita perlukan lebih usahawan pada masa yang akan datang. Ya Kak Ati, saya rasa saya dah mula minat dalam bidang keusahawanan ini. Kak Ati berharap agar nilai murni dan positif di kalangan pelajar dapat diterapkan menerusi aktiviti sebegini. Nampaknya sampai di sini dulu rancangan remaja hari ini pada kali ini. Semoga berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Salam hormat dan ceria daripada Kak Ati dan rakan-rakan di studio. Bye! Setiap tahun, sekolah menganjurkan banyak aktiviti dan program yang melibatkan penyertaan murid. Antaranya, sambutan Hari Keluarga, Hari Kantin, sambutan Hari Guru dan sebagainya. Semua program dan aktiviti yang dirancang ini tidak akan berjaya tanpa kerjasama dan usaha bersama yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar sekolah. Ini bermakna kejayaan sekolah menganjurkan sesuatu program atau aktiviti adalah kejayaan semua pihak, terutama sekali para pelajar yang sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk menjayakannya. Amalan bekerjasama sebagai satu pasukan amat digalakkan di kalangan remaja atau pelajar. Ini kerana apabila pelajar bekerjasama dalam satu pasukan, mereka dapat berkongsi satu azam, satu tujuan
dan satu matlamat yang sama. Mereka akan berusaha bersungguh-sungguh dan saling membantu untuk mencapai matlamat itu. Kejayaan yang dikecapi adalah kejayaan bersama. Sekiranya semua orang dalam satu pasukan saling membantu dan bekerjasama, ini akan memberi kekuatan dalaman kepada pasukan itu. Amalan bekerjasama dalam satu pasukan juga menjadikan setiap individu berasa dirinya mempunyai kelebihan, dihargai, diperlukan, berguna dan boleh memberi sumbangan. Setiap orang mempunyai peranan masing-masing. Kita saling melengkapi kekurangan dan kelemahan yang ada pada ahli yang lain. Apabila pelajar bergerak sebagai satu pasukan, mereka akan berkongsi banyak idea baru, pandangan dan pendapat yang berbeza. Di sinilah mereka akan belajar cara untuk bertolak ansur dan saling menghormati pandangan dan pendapat yang berbeza. Sehubungan itu, jauhilah sikap negatif yang boleh menjejaskan semangat berpasukan dan semangat kerjasama dalam satu pasukan. Ingatlah bahawa setiap orang sebenarnya saling bergantung untuk memenuhi keperluan hidup ini. Sebagai renungan, berkumpul bersama adalah permulaan, bersatu adalah kemajuan, bekerja bersama adalah kejayaan.